أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya kasihi pengerusi surau Asy-Syakirin dan juga yang saya hormati barisan para imam, para bilal dan juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana apa? Kerana Allah masih kurniakan kita dua nikmat yang sangat-sangat besar. Nikmat yang pertama adalah nikmat iman dan nikmat yang kedua adalah Islam. Alhamdulillah hari ini kita masih beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih Islam. Dan syukur juga kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana apa? Kerana berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah kumpulkan kita pada malam ini. Allah pilih kita untuk sama-sama hadir majlis ilmu, tak lain tak bukan hanyalah semata-mata untuk tambahkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tambahkan kecintaan kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Apa orang kata, kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum saya nak kenalkan pun mesti semua dah kenal saya, kan? Cuma mungkin tak tahu nama siapa. Jadi saya perkenalkan nama saya, nama yang diberi daripada dulu sehingga sekarang tak pernah berubah lagi nama. Muhammad Hazib bin Kamarudin, anak Ustaz Kamarudin lah. Yang orang kata anak Ustaz Kamarudin. Dan alhamdulillah sekarang masih lagi belajar. Saya belajar, direzekikan oleh Allah sambung belajar di Mesir. Di Mesir. Bila orang kata, sambung belajar Mesir lah mesti orang hebat ni, tak. Kata guru kami Syekh Ibrahim Misran Al-Banjari, dia kata apa? Belajar kat mana-mana boleh jadi alim. Tak semestinya belajar luar negara. Yang penting kita belajar berguru, jangan belajar seorang-seorang. Belajar seorang-seorang bukan jadi alim tapi jadi sesat. Guru dia siapa? Guru dia syaitan. Orang yang belajar seorang-seorang. Buka kitab sikit, dah hafal satu hadis, ulama hadis terus. Belajar seorang-seorang. Jadi kita kena berguru. Jadi alhamdulillah di sana saya ambil jurusan Syariah Islamiah. Jurusan Islamiah. Pejam celik dapat tahun kat sana sebenarnya. Saya pun tak tahu dapat tahun dah. Kira-kira dapat tahun rupanya kat sana. 4 tahun. Alhamdulillah. Bukan nak kata belajar kat sana lama. Kat sana mungkin orang kata belajar lama. Mungkin kat sana pergi main ke, pergi berjalan ke. Kan kita tak tahu. Kan? Dan alhamdulillah, kalau diikutkan tak layak lagi nak bercakap kat depan ni. Tak layak lagi. Ilmu pun cetek. Budak-budak lagi kat depan. Tapi atas dasar amanah, kita nak berkongsi ilmu. Bukan nak kata kita alim ke, kita banyak ilmu, tidak. Tapi kita nak berkongsi ilmu. Sama-sama nak berkongsi ilmu. Sekiranya ada silap dalam penyampaian saya, terus tegur. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan lebih alim daripada saya, lebih banyak ilmu daripada saya, maka kita sama-sama belajar insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada malam ini
Saya akan, bukan malam ini saja, maksudnya bila kuliah saya, kita akan membahaskan satu kitab. Kitabnya namanya Hadis 40. Hadis 40 yang mana menceritakan tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Jadi bila kita kata amalan yang mudah, maksudnya amalan tu kecil. Bagi kita orang lihat macam kecil je benda tu, amalan tu, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab ini disusun oleh guru kami. Kitab ini disusun oleh guru kami Al-Fadil Ustaz Khairul Nizam bin Mat Husin Al-Azhari. Yang mana kitab ini dihimpunkan beberapa hadis, bukan nak kata hadis 40, tidak, tapi dihimpunkan 40 hadis dalam ni. Daripada mana-mana kitab dihimpunkan 40 hadis yang mana amalan-amalan yang mudah, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni pahalanya besar. Mungkin kita dah buat dah dalam kehidupan harian kita ni, mungkin kita dah buat dah. Cuma kita tak tahu rupanya yang kita buat tu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak menceritakan. Jadi sebelum saya menceritakan, lebih baik kita dengar mukadimah kitab dulu, tak cantik? Kata guru kami, kalau dekat rumah banyak kitab, cara kita nak muliakan kitab tu macam mana? Biasa orang suka beli, kumpul kitab banyak-banyak, letak dekat almari, dekat rak kan, rak buku kan. Wow, orang datang rumah tengok bersusun kitab banyak, tapi satu pun tak baca kan. Jadi kata guru kami, macam mana kita nak muliakan kitab tu, macam mana kita nak, maksudnya kita nak jaga kitab tu. Kita dah beli banyak-banyak dah. Cara dia apa? Kita baca muqaddimah kitab. Itu cara kita muliakan kitab. Kita baca muqaddimah kitab. Sebab apa baca muqaddimah? Sebab di dalam muqaddimah tu dah ada khulasah dan menceritakan tentang satu buah kitab dah sebenarnya. Jadi kat rumah yang banyak kitab tu, yang tak baca tu, baca muqaddimah lah kalau paling malas sekalipun nak baca buku. Kata guru kami Syekh Hisham Kamil Al-Azhari. Jadi insya-Allah kita akan baca muqaddimah, dan malam ni kita akan masuk hadis yang pertama insya-Allah. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Berikut adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan amalan-amalan yang mudah untuk dilakukan, namun ganjaran pahala yang bakal dianugerahkan oleh Allah Taala kepada pelakunya sangat besar dan hebat. Hadis-hadis tersebut telah dipilih oleh Dr. Iyadh bin Ayyub Al-Qubayshi menerusi kitab beliau yang berjudul Al-Arba'un Al-Muniratu fil Ujuril Kabirati 'ala Al-A'mali Yasirah. Walau bagaimanapun saya mendapati beliau kadang-kadang telah meringkaskan hadis-hadis berkenaan, maka saya berpandangan alangkah baiknya sekiranya hadis-hadis tersebut didatangkan secara lengkap agar masyarakat dapat beroleh sebanyak mungkin manfaat daripada bicara suci baginda Nabi SAW. Atas tujuan tersebut, saya menerusi kitab ini akan mendatangkan hadis-hadis yang telah dipilih oleh beliau secara lengkap dengan menjadikan teks hadis disalin daripada kitab-kitab hadis yang muktabar, terutamanya yang dicetak oleh Jam'iyah Al-Manas Al-Islami, dengan saya mendatangkan terjemahan serta nama bab dan nombor hadis di bahagian nota kaki. Saya juga akan menyertakan pengajaran-pengajaran ringkas yang dapat diambil daripada hadis-hadis tersebut buat manfaat kaum muslimin. Saya juga mendatangkan 4 hadis tambahan, iaitu hadis ke-14, hadis ke-16, hadis ke-22 dan hadis ke-40. Melalui hadis-hadis yang didatangkan di dalam kitab ini, kita akan menginsafi betapa kasihnya Allah kepada para hamba-Nya sehingga Allah menganugerahkan pahala dan ganjaran yang sangat hebat, sedangkan amalan yang dilakukan oleh si hamba pula hanyalah amalan yang mudah dan tidaklah sukar. Lalu ini akan menerbitkan kecintaan yang sangat tinggi dari hamba kepada Tuhannya. Semoga Allah mengganjari Dr. Iyadh bin Ayyub Al-Qubayshi dan seluruh para ulama hadis yang telah bersusah payah dalam memperkenalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Amin.
Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Yusaini bin Yahya selaku mudir Ma'tahfiz Al-Quran Al-Imam An-Nawawi Matin yang telah meminta saya menterjemahkan hadis-hadis daripada kitab Arba'in Al-Munirah karangan Dr. Iyadah bin Ayub Al-Qubaishi beserta pengajaran ringkas buat tatapan masyarakat di Malaysia. Semoga Allah menganjari beliau atas idea beliau dan kesungguhan beliau dalam menyebarkan sabdaan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Khairul Nizam bin Mat Husin, guru kami siapkan kitab ni pada 22 Muharram 1440 Hijriah bersamaan 2 Oktober 2018. Dan insya-Allah kita akan masuk pada hadis yang pertama. Malam ini hadis yang pertama. Insya-Allah setiap kali kuliah satu hari satu hadis. Sampailah kita habis baca kitab ini insya-Allah. Jadi hadis yang pertama ini hadis yang mana kita buat dalam kehidupan harian kita. Kita pasti sedar apa yang kita buat. Hadis yang pertama yang mana tajuknya cinta Rasul membawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama adalah cinta Rasul membawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala. An Anas ibn Malik qala jaa rasulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata as-saa'ah qala wa ma a'dadta lis-saa'ah qala hubballahi wa rasulihi qala fa innaka ma'a man ahbabta qala Anasun fama farihna ba'da al-islami فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت قال أناس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم رواه مسلم. وفي رواية للبخاري بسنده عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت. Kalau kita nak tahu hadis yang pertama ini daripada 40 amalan yang akan saya ceritakan di kemudian hari, hadis yang pertama dalam kitab ini kata guru kami adalah ibu kepada segala amalan. Sebab apa ibu kepada segala amalan? Sebab cinta Rasul membawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang pertama berkenaan tentang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang mudah, cinta Rasulullah sahaja. Jadi kita nak tahu makna hadis yang saya bacakan tadi. Terjemahan hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik. Beliau telah berkata, seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau telah berkata, wahai Rasulullah, bilakah kiamat? Baginda telah bersabda, apakah yang anda telah persiapkan untuknya? Beliau telah berkata, cinta Allah dan Rasulnya. Baginda telah bersabda, maka sesungguhnya anda bersama dengan orang yang anda cintai. Sayyidina Anas telah berkata, maka kami tidak pernah gembira selepas kami memeluk agama Islam dengan satu kegembiraan yang lebih kuat daripada sabdaan Nabi SAW. Maka sesungguhnya anda bersama dengan orang yang anda cintai. Sayyidina Anas telah berkata, maka saya mencintai Allah, Rasulnya, Sayyidina Abu Bakr dan Sayyidina Umar. Lalu saya mengharapkan agar saya akan bersama-sama dengan mereka sekalipun saya tidak beramal dengan amalan-amalan mereka. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain bagi Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad beliau daripada Sayyidina Anas bin Malik bahawa ada seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi SAW, bilakah kiamat wahai Rasulullah? Baginda telah bersabda, apakah yang anda telah persiapkan untuknya?
beliau telah berkata, saya tidaklah mempersiapkan untuknya dengan banyaknya solat, tidak juga dengan banyaknya puasa, dan tidak juga dengan banyaknya sedekah, tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Baginda telah bersabda, anda bersama dengan orang yang anda cintai. Melalui hadis ini kita dah faham dah. Rasulullah kata apa? Rasulullah tanya dengan sahabat, apakah amalan yang kau telah persiapkan untuk hadapi kiamat? Sahabat ni tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Apa jawapan Rasulullah? Apa yang telah kau persiapkan untuk hadapinya? Rasulullah tak cakap pun kiamat sekian-sekian, tapi Rasulullah kata, apa amalan yang telah kau persiapkan untuk hadapi kiamat? Maka sahabat ini kata apa? Cinta Allah, cinta Rasulullah. Maka Nabi kata apa? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi kat sini kita boleh nampak betapa besarnya amalan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat sini kita boleh tahu, kita kena ambil tahu siapakah Sayyidina Anas. Siapakah Sayyidina Anas bin Malik? Kita kenal Sayyidina Anas bin Malik ni adalah orang yang khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Yang mana ketika Nabi wafat, ketika itu umurnya adalah 20 tahun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika itu umur Sayyidina Anas adalah 20 tahun. Jadi kat sini kita boleh ambil, bila sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah, ada dua kemungkinan dekat sini yang kita boleh ambil. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul tidak tahu bila kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul tidak tahu kiamat. Sebab apa? Ada dalam satu hadis yang mana ketika itu ada seorang hamba Allah ini datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia duduk di hadapan Nabi. Lutut ke lutut. Dia duduk di hadapan Nabi, lalu dia tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbarni anil iman. Anil Islam, anil iman. Hafizi? Okey, Rasulullah tanya, hamba Allah ini tanya pada Rasulullah soalan yang pertama, ya Rasulullah, akhbarni anil iman, ceritakan kepadaku tentang iman. Soalan yang kedua, ya Rasulullah, akhbarni anil Islam, ya Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang Islam. Yang ketiga, soalan yang ketiga, ya Rasulullah, akhbarni anil ihsan, ya Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Dan soalan yang keempat ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbarni anis sa'ah, ceritakan kepadaku bila kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa ketika itu? Semua Rasulullah jawab, akan tetapi satu soalan yang tidak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang kiamat. Jadinya para jemaah yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu taala, ada dua kemungkinan yang kita boleh ambil dekat sini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul tidak tahu bila kiamat. Dan kemungkinan yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tahu kiamat tu bila. Rasulullah tahu bila berlakunya kiamat, tahun berapa, hari dia tentulah Jumaat. Tarikhnya bila? Rasulullah tahu, akan tetapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu taala untuk memberitahu bila berlakunya kiamat. Ada dua kemungkinan. Jadi para jemaah yang saya muliakan kerana Allah Ta'ala, melalui hadis ini kita boleh fahami bahawa dengan mencintai Nabi SAW, kita dah boleh dapatkan ganjaran yang sangat-sangat besar. Rasulullah kata apa? Anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kata ulama man ahabba syai'an aktsara bi zikri,
Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut tentang apa yang dia cintai. Kalau kita sayangkan kekasih kita, kita akan banyak menyebut tentang kekasih kita. Kalau kita sayangkan seseorang, kita akan banyak menyebut tentang seseorang yang kita cintai. Maka kata ulama, barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat sebab apa? Sebab kita cintakan Nabi. Ada ke orang berselawat sebab tak cintakan Nabi? Tak ada. Antara tanda kita cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah dengar banyak hadis dah. Nabi kata apa? Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang berselawat ke atas aku sekali saja, Allah akan berselawat ke atas dia 10 kali. Riwayat lain mengatakan man shalla alayya asyara sallallahu alaihi mi'ah. Siapa yang berselawat ke atas aku 10, Allah akan selawat atas dia 100 kali. Man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi alfa. Siapa yang berselawat ke atas aku 100 kali, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atas dia 1000 kali. Para jemaah yang saya muliakan kerana Allah Taala, kita kena ingat, selawat Allah atas kita beza, tak sama, sangat-sangat besar ganjarannya. Sebab apa? Kata Al-Imam Abdullah Ibnu Al-Haddad, dia kata apa? Dia kata satu selawat Allah ke atas hamba-Nya telah cukupkan keperluan kita dunia akhirat. Bagaimana dengan 10 selawat Allah atas kita? Kata Imam Abdullah Ibnu Al-Haddad, kita selawat atas Nabi sekali je, Allah selawat 10 kali atas kita. Tapi para jemaah yang saya muliakan, satu selawat Allah dah cukupkan keperluan kita dunia dan akhirat. Cuba kita bayangkan macam mana kalau satu je dah cukupkan keperluan kita dunia akhirat, bagaimana dengan 10 selawat Allah? Bagaimana dengan 100 selawat Allah atas kita? Bagaimana dengan 1000 selawat Allah atas kita, dengan asbab kita berselawat atas Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam banyak-banyak hadis, kita dengar mana-mana yang berkaitan dengan Nabi SAW, ganjarannya sangat besar. Kalau kita buka hadis mana-mana menceritakan tentang benda yang berkaitan dengan Nabi, semua ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu para jemaah yang saya muliakan kerana Allah Taala, kita kena banyakkan berselawat setiap hari. Lebih-lebih lagi hari Khamis malam Jumaat dan hari Jumaat. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata apa? Aktiru alayya minas salah fa inna salatakum tablughun. Perbanyak-banyakkanlah kamu untuk berselawat ke atas aku. Perbanyak-banyakkan. Maksudnya perbanyak-banyakkan ni apa? Kena banyakkan. Kena memperbanyakkan selawat atas Nabi SAW. Fa inna salatakum tablughuni. Sebab apa? Sebab selawat kamu itu akan sampai kepada aku, akan sampai kepada Rasulullah SAW. Diceritakan oleh Al-Habib Muhammad Alwi Al-Haddad kan. Dia cerita, dia kata apa? Ada seorang ulama ni, dia wajibkan diri dia setiap hari 100 dia berselawat atas Nabi. Setiap hari 100 dia berselawat atas Nabi. Dia istiqamah setiap hari, tak banyak pun, 100 je. Tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dapat mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dia baru selawat 100, dia istiqamah setiap hari, dah dapat jumpa Nabi SAW. Dalam mimpi tu Nabi kata apa? Nabi kata, Al-an ana araftuka. Sekarang ni saya dah kenal awak. Nabi kata dengan ulama ni, Nabi kata apa? Sekarang saya dah kenal dengan awak. Orang yang berselawat pada Rasulullah SAW ni, Nabi akan kenal dia dan juga akan kenal dengan bapanya. Sebab apa? Sebab orang yang berselawat atas Nabi ni, malaikat akan lapor pada Rasulullah SAW. Malaikat lapor, ya Rasulullah, si fulan bin si fulan, dia berselawat ke atas engkau pada hari ini. Malaikat lapor pada Rasulullah. Kata Imam Shingiti, dia kata
Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang berselawat atas Nabi SAW ni, secara tak langsung dia dah berbakti pada ibu bapa ni. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab dia buat bapanya dikenal oleh Rasulullah SAW. Kita dah berbakti pada ibu bapa. Orang yang banyak berselawat ni, dia telah berbakti pada ibu bapanya. Kata Imam Syinggi tu. Jadi sangat rugilah bagi mereka yang tidak berselawat atas Nabi SAW. Sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Ada hadis riwayat lain yang mengatakan, man salla alayya alfa, siapa yang berselawat ke atas aku 1000 kali. Man salla alayya alfa kulla yawmin, setiap hari. Setiap hari 1000 kali. Alfa marrah, 1000 kali. Zahama katifu katifi ala babil jannah. Nabi kata, orang yang berselawat ke atas aku ni 1000 kali dalam satu hari, setiap hari dia selawat 1000 kali, nanti bahu dia ni akan berlaga dengan bahu Rasulullah SAW. Zahamat katifuhu katifi, akan berlaga bahu dia dengan bahu Nabi SAW. Di mana? Ala babil jannah, di hadapan pintu syurga Allah Subhanallah ta'ala. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya dia akan masuk syurga dengan Nabi SAW. Orang yang berselawat 1000 kali. Bagaimana dengan orang yang berselawat 10,000 kali, 100,000 kali? Masya Allah. Ganjarannya sangat-sangat besar. Itulah tanda kita cintakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya para jemaah yang saya muliakan kerana Allah Taala, antara tanda cintanya kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak semestinya dengan berselawat. Kita mesti banyak ambil tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah? Siapa ibunya? Siapa bapanya? Siapa keturunannya? Itu kita cintakan Nabi. Kalau kita sayangkan kekasih kita, kita tahu nama penuh dia, kita tahu adik-beradik dia siapa, pakcik makcik pun boleh kenal. Sebab apa? Sebab sayang. Jadi kalau kita cintakan Rasulullah, kita kena tahu juga tentang Rasulullah. Kita kena banyak tahu tentang Nabi SAW. Jadi paling ringkaslah kita cuba hafalkan nasab Nabi SAW. Kita hafalkan. Kita duduk rumah tengah PKP ni, hafal-hafallah nama nasab Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW ibnu Abdullah, ibni Abdul Muttalib, ibni Hashim, ibni Abdul Manaf, ibni Qusay, ibni Kilab, ibni Murrah, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay, ibni Ghalib, ibni Fihr, ibni Malik, ibni Nadar, ibni Kinanah, ibni Khuzaimah, ibni Ilyas, ibni Khuzaimah, ibni Mudrikah, ibni Ilyas, ibni Mudar, ibni Nizar, ibni Ma'an, ibni Adnan. Itu nama nasab-nasab Nabi SAW yang mulia. Kat rumah kita boleh hafal. Kita boleh hafal nama nasab Nabi SAW. Saya hafal nama nasab Nabi SAW ni dengan lagu sebenarnya. Ada kawan saya, dia buat lagu, moga Allah limpahkan pahala buatnya lah. Dia memudahkan urusan umat Nabi SAW nak hafal nama nasab Rasulullah. Banyak lagu yang dia buat. Mungkin kalau yang dah tua dan sebagainya ni memanglah tak boleh nak menyanyi kan. Kan anak-anak, kita boleh ajarkan anak-anak untuk kita nyanyikan nama nasab Rasulullah SAW secara tak langsung boleh hafal. Awalnya saya hafal dengan lagu, tapi bila dah biasa saya boleh sebut satu-satu. Moga Allah berkati sahabat saya yang buat lagu tu. Dan kat sini dalam hadis ini juga Sayyidina Anas telah berkata, maka saya mencintai Allah, Rasulnya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lalu saya mengharapkan agar saya akan bersama-sama dengan mereka sekalipun saya tidak beramal dengan amalan-amalan mereka. Kat sini para jemaah yang saya muliakan kerana Allah Ta'ala, kenapa Sayyidina Anas kata saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Sayyidina Umar? Kenapa ada ni, ada urutan Allah dulu, Rasulullah dulu, Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kenapa? Sebab para sahabat ini dia tidak merasakan diri dia ni tinggi. Dia akan memuliakan sahabat yang lain.
Dia akan memuliakan sahabat lain. Itulah sifat sahabat Nabi SAW. Tiada kesombongan dalam hatinya, sentiasa merendahkan diri di kalangan para sahabat yang lain. Mereka akan merasakan bahawa sahabat ini lebih mulia daripadanya, sahabat ini akan lebih mulia daripadanya. Sebab itulah kat sini Sayyidina Anas kata, saya mencintai Allah, saya mencintai Nabi SAW, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar. Dekat sini ada satu kisah. Ada satu kisah yang mana Allahumma salli ala Muhammad, anak kepada Sayyidina Ali. Anak kepada Sayyidina Ali, dia tanya dengan ayahnya. Dia tanya dengan ayahnya. Ini contohlah dialog kan. Wahai ayahku, siapakah yang lebih mulia selepas Nabi SAW? Dia mengharapkan dia yang paling mulia. Anak Sayyidina Ali ni, dia mengharapkan dia yang paling mulia. Maka ayahnya kata apa? Sudah tentu Abu Bakar. Sudah tentu Abu Bakar. Lepas tu dia tanya, wahai ayahku, selepas Abu Bakar siapa yang paling mulia? Dia mengharapkan dia lagi yang paling mulia. Anak Sayyidina Ali ni, anak daripada isteri Sayyidina Ali yang lain. Anak daripada isteri Sayyidina Ali yang lain. Maka si ayahnya kata apa? Sayyidina Umar. Selepas tu ayahku selepas Sayyidina Umar siapa yang lebih mulia? Dia mengharapkan dia lagi. Lepas Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Sayyidina Osman. Sampai ke sudah tak ada kat dia pun. Sampai ke sudah tak ada kat dia. Sebab apa? Kat sini nak menunjukkan bahawa para sahabat ni dia memuliakan sahabat-sahabat yang lain. Dia takkan rasa yang dia ni paling mulia. Jadinya Allahumma salli ala Muhammad, kata guru kami, setinggi-tinggi wali Allah takkan mampu melawan maqam sahabat Nabi SAW yang paling rendah. Sahabat Nabi ni maqam dia tinggi, semua tinggi. Tapi serendah-rendah maqam sahabat Nabi ni, wali Allah tak boleh nak melebihi maqam sahabat Nabi SAW. Sebab apa maqam sahabat Nabi ni? Sebab apa? Sebab sahabat Nabi ni dia hidup dengan Nabi, susah senang dengan Nabi. Maqamnya lebih tinggi daripada para awliya illah, maqam para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Syekh Yusri Rushdi Jabir Al-Husaini hafizahullahu ta'ala, yang mana dia kata sebaik-baik umat Nabi SAW adalah yang sudi mendampingi Rasulullah SAW, yang sudi mendampingi Rasulullah SAW. Macam kita lah. Kita sayang, kita cinta Nabi SAW, kita hari-hari berselawat atas Nabi SAW. Sampaikan Allah wajibkan kita baca dalam solat kita. Kita tak selawat pada Nabi, sah ke solat kita? Tidak. Allah kata dalam Al-Quran, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita selalu dengar macam Ustaz Kamaruddin cerita masa Maulid hari tu. Kita selalu dengar dalam khutbah Jumaat kan, yang mana Allah kata apa? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan juga para malaikat yusalluna 'alan nabi. Yusallu kat sini bukan nak kata berselawat, tapi sentiasa berselawat ke atas Rasulullah SAW. Bila kata sentiasa, setiap masa berselawat. Lepas tu Allah sambung lagi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Rasulullah SAW. Nampak tak Allah mention orang yang beriman. Orang yang berselawat atas Nabi SAW ini sudah tentu dia ni orang yang beriman. Sebab apa? Sebab Allah mention ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadinya para jemaah yang saya muliakan kerana Allah Ta'ala, bagaimana dengan mereka yang tidak mau selawat atas Nabi SAW?
Orang yang tak berselawat pada Nabi ni, mereka ni bukan orang yang beriman. Orang yang beriman sudah tentu berselawat atas Nabi SAW. Kita wajibkan diri kita satu hari paling kurang 10 kali lah. Satu hari paling kurang 100 kali lah, siapa yang mampu. Ataupun satu hari paling kurang 1 kali jadilah. Yang penting berselawat atas Nabi SAW. Katakan aku tak nak selawat lah, aku malas lah. Malas. Orang yang kata macam ni dia tak solat. Sebab apa? Dalam solat pun kita berselawat atas Nabi SAW. Sebab tu bagaimana dengan orang tak solat ni? Dia tak berselawat atas Nabi ke? Kan? Orang yang tak solat ni orang yang tak beriman. Sebab dia tak nak berselawat atas Rasulullah SAW. Daripada hadis ini kita dapati bahawa para sahabat tidak memandang lebih, maksudnya para sahabat ni dia tak pandang lebih, dia tak pandang rasa diri dia ni lebih baik daripada sahabat-sahabat yang lain. Macam saya katakan tadi, baginda telah bersabda, apakah yang anda telah persiapkan untuknya? Beliau telah berkata, saya tidaklah mempersiapkan untuknya dengan banyaknya solat, tidak juga dengan banyaknya puasa, dan tidak juga dengan banyaknya sedekah. Tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Baginda telah bersabda, anda bersama dengan orang yang anda cintai. Ada satu hadis Nabi SAW kata apa? Wailun man la yarani yaumul qiyamah. Celaka, rugi bagi mereka ni yang mana tidak melihat wajah Rasulullah SAW di akhirat, di yaumul qiyamah, di akhirat. Amat celaka. Rasulullah kata celaka. Siapa orang ini? Al-fakir man indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang rugi ni adalah orang yang mana bila disebutkan nama Rasulullah SAW dia tak nyaut. Dia tak sambut sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang wailun, orang yang celaka yang Rasulullah masukkan. Jadinya sebab tu kalau kita dengar nama Rasulullah SAW, kita kena jawab. Kita kena jawab. Sebab apa? Sebab kita tak nak termasuk dalam golongan yang wailun ni. Golongan yang rugi, golongan yang dicelakakan oleh Nabi SAW. Ada satu kisah ni, Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu kisah ni di mana cerita ni diceritakan oleh Al-Imam Sayyidina Ibnu Mubarak, yang mana ketika itu dia melakukan tawaf di Mekah. Ketika itu dia melakukan umrah di Mekah. Maka ketika dia sudah siap tawaf, dia pun nak rehat sekejap. Dia rehat, dia duduk dekat satu dinding, berhadapannya tu adalah Kaabah. Dia duduk lalu Allahumma salli ala Muhammad. Dia melihat ada seorang hamba Allah ini, dia tawaf juga. Tawaf mengelilingi Kaabah. Akan tetapi apa yang dia lihat dekat situ? Dia lihat orang ni dia pusing lambat sangat. Jalan satu tapak amat lambat. Memang lambat betul. Sampaikan Syekh Ibnu Mubarak ni tengok pun macam tak sedap. Lambat sangat dia khutbah pula, dia tawaf. Jadinya Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Ibnu Mubarak ni pun pergilah dekat hamba Allah tadi. Lalu dia tanya, kenapa kau tawaf jalan lambat sangat ni? Lambat sangat jalan ni, kenapa? Maka si hamba Allah ini pun menceritakan kepada Sayyidina Ibnu Mubarak. Dia kata apa? Dia kata sebenarnya dulu ketika saya dan ayah saya hendak mengerjakan haji di Mekah, kami masa tu naik kapal. Zaman dulu mana ada kapal terbang. Kami naik kapal. Di dalam perjalanan, di dalam kapal tersebut, ayah saya telah jatuh sakit. Lalu dia meninggal dunia dalam perjalanan, tak sempat sampai ke Mekah. Dan ketika dia meninggal dunia, saya melihat wajah ayah saya, tubuh badannya bertukar menjadi sehitam-hitamnya. Maka ketika itu saya cakap dalam hati saya
saya tahu bahawa ayah saya ni mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang buruk. Sebab apa? Sebab berubah warna hitam. Jadi dia dah tahu dah ayah dia ni mati dalam keadaan yang buruk. Maka ketika itu saya menangis. Saya sedih, macam mana ni saya nak cakap dengan kawan-kawan saya, macam mana saya nak hadap dengan orang kampung yang akan mengata ayah saya. Ketika dia menangis meratapi ayahnya, di sebelah jasad ayahnya, dia pun tertidur. Dia tertidur dalam mimpi tersebut. Ketika dia tidur, dia termimpi. Dalam mimpi tersebut dia melihat ada seorang hamba Allah ini, ada seorang lelaki ini berpakaian serba putih, berpakai jubah, pakai serban, dan juga ada ridak dan sebagainya lah. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika itu si hamba Allah ini datang ke arah ayahku. Ketika dia datang ke arah ayahku, dia mengusap wajah ayahku daripada mukanya hingga ke kaki. Dan apa yang aku lihat ketika itu, wajah ayah aku ketika itu daripada hitam bertukar menjadi bercahaya. Daripada hitam bertukar menjadi cahaya. Maka setelah selesai si hamba Allah itu mengusap ayah aku, dia pun nak gerak balik. Ketika dia hendak gerak balik, aku cepat-cepat tarik jubahnya, kain jubahnya. Aku tarik cepat-cepat. Aku tanya dia, siapa kau? Yelah mestilah orang pelik kan, kenapa dia ayahnya daripada hitam tadi boleh berubah jadi bercahaya? Maka si hamba Allah ni kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kau tak kenal aku ke? Awak tak kenal saya ke? Sayalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk dalam mimpi si anak ini. Maka si anak ini tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ayah aku mukanya warna hitam, kulitnya berubah warna hitam. Macam mana dia boleh berubah kulitnya bercahaya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ayah kau ni sepanjang dia hidup, dia banyak melakukan kemungkaran dan maksiat, banyak melakukan keburukan. Akan tetapi ada satu amalan yang dia istiqomah sebelum dia tidur dia buat. Apakah amalan itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Iaitu amalan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya ganjaran orang yang berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita nak masukkan, amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Ni baru hadis pertama kita dengar, dah besar macam ni dah pahala ni. Betul tak? Baru hadis pertama. Macam mana masuk hadis kedua, hadis ketiga dan keempat? Jadinya Allah tak lihat amalan hamba tu banyak ke sikit. Ada orang amalan banyak tapi tinggal banyak. Ada orang amalan sikit tapi buat semua. Dia istiqamah buat semua. Itu yang Allah lihat. Daripada banyak-banyak amalan tapi tinggal semua, buat apa? Kita jangan lihat orang tu banyaklah ibadah dia. Kita jangan macam tu. Dan antara riak yang dibolehkan dalam Islam ini adalah riak kita berselawat atas Nabi SAW. Antara amalan, antara perkara yang boleh kita lakukan nak riak ni. Semua kalau kita tahu riak ni berdosa, haram, mana boleh riak? Kan? Tapi ada satu benda yang kita boleh riak, iaitu riak berselawat atas Nabi SAW. Hari ni saya dah hafal, saya dah selawat atas Nabi 100,000 kali. Siapa boleh lawan? 100,000 kali. Siapa? Kan? 100,000 kali riak ni. Itu antara riak yang dibolehkan kita dalam perbuatan kita. Antara riak yang dibolehkan. Riak yang dapat pahala. Bukan riak yang dapat dosa, tapi riak dapat pahala. Iaitu riak berselawat atas Rasulullah SAW. Siapa paling banyak? Okay. Bila kita tengok orang tu selawat 1,000 kali ini aku tak boleh, aku kena 2,000. Kita dengar orang sana, orang tu selawat 20,000 kali lah, aku nak selawat 30,000 kali ini. Macam tu. Kita boleh lawan. Itu antara kelebihan orang yang berselawat atas Nabi SAW. Jadinya para jemaah yang saya muliakan kerana Allah Ta'ala, kata ahli sufi, iaitu ulama tasawuf. Kata ulama tasawuf, yang mana dia kata ulama macam mana? Azan dulu. Hafizi azan.
InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Jadinya Allahumma salli ala Muhammad. Kata ahli sufi, kata ulama tasawuf, kata ulama tasawuf, yang mana ulama tasawuf ni kata apa? Pandanglah umat Nabi SAW ini seperti wali-wali Allah. Pandanglah umat Nabi ini seperti wali-wali Allah. Sebab apa? Sebab bila kita pandang umat Nabi SAW ni semua wali Allah, Hafizi wali Allah, Pak Imam kita wali Allah, Pak Bilal kita wali Allah. Mungkin dalam ni semua wali Allah, Masya Allah. Kita pandang semua umat Nabi SAW ini seperti wali Allah. Bila kita pandang mereka seperti wali Allah, secara tak langsung kita akan jaga mulut kita, mata kita, telinga kita, hati kita daripada berfikiran buruk pada hamba Allah. Antara yang ulama ajarkan pada kita, macam mana kita nak jaga hati kita ni, mulut kita ni daripada ngatur orang ataupun sangka buruk pada orang. Cara dia yang paling terbaik adalah anggap mereka ni lebih mulia daripada kita, hatta dengan ahli maksiat sekalipun. Kita tak tahu sebab apa? Sebab ada kemungkinan orang yang buat maksiat ni, kita lihat dia orang yang buat maksiat ni, kita lalu depan dia je, kita lalu pakai jubah, pakai serban, pakai apa semua kan. Kita baru balik semayang, kita tengok dia orang tak semayang. Ada kemungkinan bila kita lalu ni, dia orang lihat kita, ya Allah, aku tak semayang hari ni. Tiba-tiba terdatang kesedaran dalam hati dia, malam tu dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Mungkin kita lihat dia ni ahli maksiat, tapi pada malam hari dia lah orang yang paling banyak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun dengan Allah, minta kekuatan dengan Allah untuk tinggalkan maksiat walaupun dia tak boleh nak buat. Kita tak tahu. Sebab tu kita kena anggap umat Nabi SAW ini sebagai wali Allah. Ada dalam satu hadis kudusi yang mana hadis kudusi ini Nabi kata apa? Man adani waliyan faqad adantahu bil harbi. Barang siapa yang barang siapa yang mengkhianati, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk pada wali-wali Allah ini, Allah kata apa? Faqad adantahu bil harbi. Aku akan iklankan, aku akan berperang dengan dia. Allah kata. Bila sebut hadis kursi ini, hadis yang mana daripada kalam Allah tapi diungkapkan oleh Rasulullah SAW jadi hadis. Itu hadis kursi. Allah kata orang yang buat khianat dengan wali Allah ni, dengan para ahli bait Nabi SAW ini, Allah akan berperang dengan dia. Siapa berani? Tak ada siapa berani. Betul? Jadi bila kita dengar dalil ini, kita akan takut. Kita akan sentiasa nak jaga mulut kita, hati kita. Memang susah sebenarnya nak sangka baik ni, tapi kita cubalah sangka baik dengan semua orang. Amat susah. Jadi antara pengajaran hadis, sikit ada 3 pengajaran, insya-Allah. Yang pertama, mencintai Rasulullah SAW adalah merupakan ibadah yang tidak ternilai harganya. Menerusi hadis ini, orang yang mencintai Rasulullah SAW akan bersama dengan baginda di syurga nanti. Kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah kunci kepada ketaatan. Ini kerana sang pencinta akan disambar hatinya untuk menuruti kehendak yang dicintainya. Pengajaran yang ketiga, menurut guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani Al-Husaini, kita tidak punya sebarang ibadah yang kita harapkan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya satu ibadah sahaja. Ibadah tersebut adalah cinta kita kepada kekasih hati kita, Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala, siapa kat sini berani jamin bahawa amalan dia ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa berani? Solat aku satu hari aku buat 100 rakaat. Siapa berani jamin Allah terima solat dia? Siapa berani jamin amalan dia pada hari ini Allah terima? Siapa berani jamin solat saya sah tadi? Siapa jamin solat saya tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak ada orang boleh jamin. Tapi ada satu amalan yang kita boleh jamin. Memang Allah tak boleh tolak amalan tu. Iaitu amalan mencintai Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Bila mencintai Nabi maka berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara amalan yang tak ditolak oleh Allah adalah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya kata tadi, boleh riak. Boleh riak, orang yang berselawat ni boleh riak. Antara riak yang dibenarkan oleh Allah, antara riak yang dibenarkan. Jadinya Allahumma salli ala Muhammad, banyak pengajaran yang kita boleh ambil tadi. Jadi inilah antara hadis pertama yang membincangkan tentang amalan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam ini membawa ke syurga Allah Subhanahu taala. Sangat-sangat mudah, cinta Nabi je. Tak payah banyak-banyak, cinta Nabi je. Cinta Nabi banyak-banyaklah. Cinta Nabi banyak-banyak. Orang yang cintakan Rasulullah pasti bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perbanyak-banyakkanlah oleh kita untuk berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita tergolong dari golongan orang yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'ati famin nafsih. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu taala. Apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf andai ada terkasar bahasa, tersilap bahasa dalam penyampaian dan sebagainya. Moga-moga kita boleh ambil, walaupun tak banyak saya sampaikan, moga-moga sedikit ini pun mendatangkan manfaat untuk kita. Moga-moga dengan sedikit penyampaian saya ini boleh dekatkan kita, boleh tambahkan lagi cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita sama-sama masuk syurga Allah Subhanahu taala sama-sama dengan Nabi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المشاة. اللهم حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلاد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم رفعنا الغلاء والبلاء والوباء في الدنيا خاصة في بلادنا ماليزيا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.